Bahasa Melayu Sarawak adalah satu dialek yang dituturkan secara melas di negeri Sarawak, Malaysia. Memiliki ciri khas dari segi kosakata, sebutan maupun intonasi menjadikannya unik daripada bahasa Melayu standard. Bahasa ini juga digunakan dengan etnik yang lain seperti Iban, Bidayu, Melanau dan lain. Bahasa Sarawak juga dirujuk sebagai bahasa pasar kerana menjadi interaksi seharian di kawasan bandar dan juga pekan kecil. Sebagai bahasa perantara yang menyatukan komuniti pelbagai kaum tanpa mengira latar belakang etnik dan cara penyampaian yang berbeza daripada bahasa Melayu standard. Contohnya, perkataan awak dan kamu digantikan dengan kita. Berikut merupakan usaha pihak kerajaan untuk melestarikan bahasa Melayu Sarawak. Yang pertama, melalui pendidikan di sekolah menengah dan sekolah rendah dengan memasukkan subjek bahasa Melayu Sarawak dalam silibus pembelajaran dan menyediakan latihan guru untuk menjadikan sesi pelajaran bahasa Melayu Sarawak lebih menarik. Seterusnya, memperkenalkan dasar-dasar yang menyokong pemeliharaan bahasa Melayu Sarawak. Sebagai contoh, pihak kerajaan menggalakkan penggunaan bahasa Melayu Sarawak dalam bidang pentadbiran. Perkara tersebut dapat mengiktiraf bahasa Melayu Sarawak sebagai salah satu bahasa yang penting di Sarawak. Seterusnya, program komuniti dan kesedaran awam seperti pidato dapat meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap kepentingan memelihara bahasa Melayu Sarawak. Yang terakhir sekali, kerjasama antara sektor kerajaan dan swasta amat penting untuk meningkatkan kesedaran dan minat dalam memelihara bahasa Melayu Sarawak. Nama saya Nurfariza binti Zailani, BB 23110379. Terdapat 5 usaha pihak swasta untuk melestarikan bahasa Melayu Sarawak. Pertama, penggunaan teknologi dan aplikasi melalui pembangunan aplikasi pembelajaran yang interaktif, kamus digital dan permainan berasaskan bahasa tersebut. Kedua, kerjasama dengan pihak institusi pendidikan melalui penyediaan bahan pembelajaran, beasiswa dan latihan guru. Ketiga, penerbitan kandungan yang kreatif seperti menerbitkan buku, komik, filem dan dokumentari. Keempat, promosi melalui media sosial, iaitu penggunaan media sosial untuk kempen kesedaran dan menyebarkan kandungan menarik dalam bahasa Melayu Sarawak. Dan terakhir, penyediaan ruang komuniti melalui pembukaan pusat komuniti, perpustakaan dan mengadakan program kebudayaan untuk mempelajari dan mempraktikkan bahasa ini. Assalamualaikum, saya Nurul Alia Maisara binti Slamet. Berikut merupakan usaha pihak sekolah untuk melestarikan bahasa Melayu Sarawak. Pihak sekolah adalah institusi asas dalam pembentukan ilmu, nilai budaya dan identiti. Yang pertama adalah pengenalan dalam kokurikulum, di mana pihak sekolah boleh membentuk kelab bahasa bagi meningkatkan lagi penguasaan bahasa Melayu Sarawak ini di kalangan pelajar. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti seperti membaca, pidato, debat, pertunjukan seni dan drama. Usaha pihak sekolah yang kedua ini adalah melalui kerjasama dan komuniti setempat. Melalui kerjasama yang terjalin antara pihak sekolah dan komuniti ini, mereka dapat bersama-sama menganjurkan kempen memartabatkan bahasa. Hal ini membolehkan mereka memperkenalkan pengetahuan tentang bahasa ini kepada generasi muda agar bahasa Melayu Sarawak ini dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutamanya dalam kalangan anak-anak muda zaman kini. Daripada itu, pihak sekolah juga dapat menganjurkan festival bahasa yang melibatkan komuniti setempat. Sebagai contoh, pihak sekolah mengundang tokoh masyarakat atau orang tua untuk memberi ceramah atau bercerita dengan penggunaan bahasa ini. Seterusnya, usaha pihak sekolah untuk melestarikan bahasa Melayu Sarawak ini adalah melalui penggunaan bahasa Melayu Sarawak ini dalam majlis sekolah, di mana pihak sekolah boleh menggunakan bahasa ini dalam majlis rasmi seperti Hari Anugerah, sambutan Hari Kebudayaan dan sebagainya. Majlis rasmi seperti ini, pengacara majlis, ucapan daripada guru besar dan para guru boleh menggunakan bahasa Melayu Sarawak ini, di mana dapat memperkenalkan lagi bahasa ini kepada para pelajar. Penggunaan bahasa Melayu Sarawak semasa perhimpunan juga boleh mendedahkan pelajar kepada penggunaan bahasa ini. Akhir sekali, pihak sekolah juga boleh menggunakan bahasa Melayu Sarawak ini dalam hiasan atau paparan bahasa, di mana dalam majlis bertema seperti majlis Minggu Bahasa boleh mempamerkan poster bagi memperkenalkan kosa bahasa tempatan ini kepada para pelajar. Adalah usaha daripada pihak komuniti. Yang pertama, pihak komuniti perlulah menyokong program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta. Sebagai contoh, kempen memartabatkan bahasa
khususnya bahasa Melayu Sarawak. Hal ini supaya dapat membantu melindungi warisan budaya dan meningkatkan pembangunan sosial dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, pihak komuniti seharusnya menggunakan media sosial dalam melestarikan bahasa Melayu Sarawak. Hal ini kerana media sosial merupakan medium yang paling penting dalam menyebarluaskan lagi penggunaan bahasa ini. Oleh itu, pihak komuniti perlulah menggunakan media sosial secara bijak dan efektif supaya dapat menarik minat generasi muda dalam penggunaan bahasa ini dan mewujudkan komuniti maya untuk mempelajari dan berkomunikasi dalam bahasa Melayu Sarawak. Dan yang ketiga, pihak komuniti perlulah memastikan bahasa Melayu Sarawak digunakan secara meluas dalam perbualan seharian. Sebagai contoh, peniaga di pasar boleh menggunakan bahasa Melayu Sarawak ketika berinteraksi dengan pelanggan mereka. Hal ini dapat memperkenalkan bahasa ini kepada orang luar dan menghilangkan rasa kekok generasi muda dalam bercakap dialek ini. Hai, nama saya Rachel Ivan Raymond Ngerong, BC 2411100043. Saya akan meneruskan pembentangan dengan kajian domain. Soalan pertama adalah, adakah Anda mengalami kesukaran dalam memahami logat bahasa Melayu Sarawak? Dalam soalan ini, terdapat 17 responden yang menjawab, seramai 10 orang yang bersetuju, manakala 7 orang tidak bersetuju. Ramai responden yang bersetuju kerana mengalami kesukaran dalam memahami logat bahasa Melayu Sarawak kerana logat bahasa ini dipengaruhi oleh berbagai bahasa etnik lain seperti bahasa Iban, Bidayuh dan Melanau. Selain itu, ia juga disebabkan kelajuan dan intonasi semasa bertutur bahasa Melayu Sarawak ini. Seterusnya, logat bahasa Melayu Sarawak juga mempunyai perkataan yang unik yang tidak digunakan dalam bahasa Melayu standard, seperti perkataan kita yang bermaksud awak ataupun kamu, dan perkataan kami yang bermaksud saya. Ramai juga responden mengalami kesukaran dalam memahami logat ini kerana ia jarang digunakan di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Soalan seterusnya, adakah Anda berpendapat bahawa generasi muda semakin kurang menggunakan bahasa Melayu Sarawak? Dalam soalan ini terdapat 11 orang responden yang bersetuju, manakala 6 orang responden tidak bersetuju. Antara faktor ramai responden yang bersetuju adalah kerana pengaruh globalisasi dan media yang lebih dominan menggunakan bahasa Melayu standard dan bahasa Inggeris yang menyebabkan generasi muda lebih terdedah dan terbiasa dengan bahasa-bahasa tersebut dan cenderung menggunakannya dalam komunikasi seharian mereka. Seterusnya, faktor perpindahan tempat. Sebagai contoh, kebanyakan ramai generasi muda berpindah dan menetap ke kawasan bandar-bandar di luar atau dalam Sarawak yang menyebabkan mereka berinteraksi dengan masyarakat lain yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Seterusnya, ramai juga responden bersetuju dengan pendapat bahawa generasi muda semakin kurang menggunakan bahasa Melayu Sarawak adalah kerana mereka menganggap bahasa ini tidak penting dan ia tidak trendy atau tidak sesuai dengan penampilan dan gaya hidup moden mereka. Ini juga disebabkan mereka terpengaruh dengan rakan sebaya ataupun orang di sekeliling mereka yang menggunakan bahasa moden seperti bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang digabungkan dan dianggap bahasa Menglish. Kesimpulannya, bahasa Melayu Sarawak berdepan dengan risiko penurunan penggunaannya di kalangan generasi muda. Walau bagaimanapun, cabaran ini boleh diatasi melalui usaha meningkatkan kesedaran dan mempromosikan bahasa Melayu Sarawak dalam media sosial ataupun di mana sahaja. Soalan seterusnya bagi kajian domain saya yang terakhir adalah, adakah Anda lebih selesa berkomunikasi dalam bahasa Melayu Sarawak berbanding bahasa Melayu standard? Dalam soalan ini terdapat 4 orang responden yang bersetuju, manakala 13 orang responden pula tidak bersetuju. Antara faktor responden yang tidak bersetuju adalah
disebabkan bahasa Melayu standard lebih kerap digunakan dalam situasi rasmi seperti di tempat kerja dan di sekolah. Sistem pendidikan di Malaysia juga merupakan faktor ramai responden yang tidak bersetuju karena ia menekankan penggunaan bahasa Melayu standard, menjadikannya ia bahasa utama dan rasmi dalam pembelajaran dan penulisan di Malaysia. Faktor demografi juga antara sebab ramai responden yang tidak bersetuju karena kemungkinan responden ini berasal dari latar belakang yang lebih terdedah kepada bahasa Melayu standard dan bukan berasal daripada negeri Sarawak. Selain itu, faktor bagi responden yang bersetuju pula, kemungkinan responden ini berasal dari Sarawak dan bahasa Melayu Sarawak masih relevan di pandangan mereka, terutamanya dalam kalangan komuniti tertentu yang mungkin lebih selesa menggunakan bahasa ini dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana bahasa Melayu Sarawak memainkan peranan penting dalam mencerminkan identiti budaya masyarakat Sarawak. Assalamualaikum, nama saya Nurdiana binti Abdul Razak, BA 24110298. Seterusnya saya akan sambung pembentangan dengan domain, yaitu soalan yang pertama, pernahkah Anda mencampurkan penggunaan perkataan bahasa Melayu Sarawak dengan bahasa lain? Terdapat 17 responden menjawab soalan tersebut, yaitu di mana 12 orang bersetuju dan 5 orang tidak bersetuju. Oleh itu terdapat sebab utama mereka mencampurkan bahasa, antaranya peranan persekitaran sosial, selain itu juga daripada media sosial dan teknologi moden. Oleh itu terdapat implikasi terhadap bahasa Melayu Sarawak. Okey, dari segi positif ianya menunjukkan fleksibiliti bahasa tersebut. Kalau dari segi negatif ianya menghakis keaslian bahasa Melayu Sarawak. Seterusnya ialah soalan kedua saya, iaitu pernahkah Anda berfikir bahasa Melayu Sarawak perlu dijadikan sebagai subjek tambahan di sekolah? Terdapat 12 orang yang tidak bersetuju dan 5 orang yang bersetuju terhadap soalan tersebut. Okey, oleh itu terdapat beberapa faktor responden menolak, antaranya ialah kebimbangan terhadap akademik pelajar dan ianya salah satunya kekurangan tenaga pelajar. Oleh itu terdapat kepentingan memperkenalkan bahasa Sarawak, di mana ianya dapat memperkenalkan budaya dan etnik sesebuah komuniti dan ianya dapat memelihara bahasa itu sendiri. Yang terakhir adalah, adakah Anda menggunakan bahasa Melayu Sarawak di rumah? Oleh itu terdapat 14 orang yang tidak menggunakan dan 3 orang yang menggunakan bahasa Melayu Sarawak di rumah. Terdapat faktor kurangnya penggunaan bahasa Melayu Sarawak, antaranya ialah gaya hidup moden ni dia telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan salah satunya campuran budaya dan perkawinan antara etnik. Oleh itu terdapat kesan ataupun implikasi terhadap masyarakat. Salah satunya penurunan bahasa Melayu Sarawak ianya mengakibatkan kehilangan kosakata dan struktur ayat yang unik terhadap bahasa tersebut, dan ianya juga boleh menjejaskan hubungan antara keluarga. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nazifah binti Muhammad Azrul, BB 24110444. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan soalan 7, yaitu adakah Anda menggunakan bahasa Melayu Sarawak di rumah? Terdapat 11 orang responden dan 6 daripadanya menjawab ya, manakala 11 orang daripada responden menjawab tidak. Terdapat beberapa faktor mereka menjawab ya dan tidak. Faktor mereka yang menjawab ya adalah mampu melambangkan identiti mereka, manakala faktor mereka yang menjawab tidak adalah faktor formality di universiti. Terdapat juga dua implikasi dari sudut positif dan negatif. Dari sudut positif, kita dapat lihat ianya mampu memperkukuh identiti budaya di Sarawak dalam kalangan pelajar. Manakala implikasi dari sudut negatif pula, bahasa Melayu Sarawak dia kurang dikenali dalam kalangan generasi muda. Seterusnya soalan 8, adakah Anda menggunakan bahasa Melayu Sarawak di tempat awam? Terdapat 17 orang responden, 6 orang yang menjawab ya, manakala 11 orang menjawab tidak. Terdapat beberapa faktor mereka yang menjawab ya dan tidak. Faktor mereka yang menjawab ya adalah keinginan untuk mengekalkan identiti budaya mereka.
Manakala faktor mereka yang menjawab tidak pula, kemungkinan pihak-pihak lain kurang memahami bahasa Melayu Sarawak. Implikasinya, bahasa ini mungkin semakin kurang dikenali oleh generasi akan datang apabila jarang digunakan. Dan ianya juga mampu mengehatkan potensi bahasa Melayu Sarawak untuk terus berkembang. Akhir sekali, soalan 10. Siapakah yang bertutur dalam bahasa Melayu Sarawak kepada anda dalam kehidupan sehari-hari? Terdapat 64,7% menjawab mereka berkomunikasi dengan rakan-rakan. Seterusnya 23,5% menjawab mereka berkomunikasi dengan pensyarah, dan akhir sekali 11,8% menjawab mereka berkomunikasi dengan keluarga. Yang menariknya, tiada responden yang memilih kategori tiada, yang menunjukkan bahawa semua responden sekurang-kurangnya mempunyai seseorang dalam kehidupan mereka yang bercakap menggunakan bahasa Melayu Sarawak. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, tentang penggunaan bahasa Sarawak oleh generasi muda menunjukkan pelbagai pandangan. 40% responden telah berpendapat bahawa bahasa Sarawak kurang digunakan di kawasan bandar kerana telah dipengaruhi oleh urbanisasi. 20% responden menyatakan generasi muda lebih cenderung menggunakan bahasa lain akibat pengaruh daripada bahasa kebangsaan dan globalisasi. Seterusnya, 20% responden berpendapat bahawa bahasa Sarawak masih banyak digunakan, terutamanya di luar bandar atau dalam keluarga yang masih menekankan penggunaan bahasa ini. Dan akhir sekali ialah 20% responden memilih tidak pasti. Perkara ini telah menunjukkan bahawa mereka tidak pasti tentang isu penggunaan bahasa Sarawak oleh generasi muda pada masa kini. Implikasinya ialah penggunaan bahasa Sarawak dipengaruhi oleh faktor lokasi, pendidikan dan globalisasi. Usaha perlu ditingkatkan untuk mempromosikan kesedaran mengenai kepentingan bahasa ini, terutamanya di bandar agar identiti budaya tidak terhakis. Cadangan usaha untuk mempromosikan bahasa Sarawak. 40% responden bersetuju untuk mencadangkan kempen kesedaran diadakan untuk meningkatkan kepentingan bahasa Sarawak terhadap penduduk tempatan dan orang luar. Seterusnya, 30% responden mencadangkan bahawa program budaya ataupun pertanian turut diadakan untuk menjadi usaha mempromosikan bahasa ini. Dan akhir sekali, 30% responden mencadangkan bahawa penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook menjadi salah satu platform untuk menarik minat generasi muda terhadap bahasa Sarawak. Implikasi daripada usaha ini adalah gabungan strategi ini dapat memberi impak besar dalam memastikan bahasa Sarawak kekal relevan dan dihargai oleh masyarakat tempatan dan bukan tempatan. Pelaksanaan bersepadu dan berterusan diperlukan untuk memastikan keberkesanannya. Kesimpulan, setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan dalam memastikan pelestarian bahasa demi kelangsungan budaya dan identiti bangsa yang kukuh di peringkat global. Kerajaan memainkan peranan dengan cara memperkenalkan dasar yang mengukuh pemeliharaan bahasa Melayu Sarawak melalui pendidikan di sekolah menengah dan sekolah rendah, mengajukan program komuniti dan kesadaran awam serta mewujudkan kerjasama antara sektor kerajaan dan swasta telah membantu dalam memartabatkan bahasa ini. Selain itu, pihak swasta turut memberikan sumbangan melalui pembangunan dari segi teknologi dan aplikasi, penerbitan kandungan yang kreatif, bekerjasama dengan institusi pendidikan, mempromosikan kempen melalui sosial media dan menyediakan ruang komuniti untuk mempelajari dan mempraktikkan bahasa Melayu Sarawak. Di tingkat sekolah pula, usaha-usaha menggalakkan penggunaan bahasa Melayu Sarawak diwujudkan dalam kalangan pelajar melalui kerjasama dengan komunitas setempat. Seterusnya, pengenalan dalam kurikulum dan penggunaan bahasa Melayu Sarawak dalam majlis sekolah. Komuniti pula tidak ketinggalan dalam memainkan peran penting mereka, iaitu dengan melakukan program yang diadakan oleh pihak kerajaan dan swasta, menggunakan media sosial dalam melestarikan bahasa Melayu Sarawak dan memastikan bahasa Melayu Sarawak digunakan secara meluas dalam pergaulan sehari. Secara keseluruhannya, kerjasama antara banyak pihak adalah kunci utama dalam memastikan bahasa Melayu Sarawak kekal sebagai sebahagian daripada identiti budaya negeri ini.